Lisa, Lisa, yang kaki buku kamu ini. Berasal daripada bahasa Greek, mana skizo bermaksud belah dan phren pula bermaksud pikiran. Merupakan penyakit kronik mental pada manusia yang mempengaruhi pemikiran, emosi, dan juga tingkah laku seseorang itu. Jadi, apakah puncak penyakit ini? Entah. Belum ada jawaban ditemukan, tapi terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penyakit ini. Terdapat kajian mengatakan bahwa faktor genetik menyumbang kepada penyakit ini, manakala faktor persekitaran seperti jangkitan semasa dalam kandungan dan juga penyakit autoimun juga dikaitkan dengan skizofrenia. Antara tanda dan gejala pesakit skizofrenia adalah pesakit akan mengalami halusinasi, bermaksud mereka mendengar perkara yang tidak dapat didengar oleh orang lain dan melihat perkara yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, pesakit skizofrenia akan mengalami delusi yang bermaksud mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu hal yang salah. Yang ketiga adalah pesakit mengalami pemikiran yang bercelaru, bermaksud mereka terlampau memikirkan perkara yang sering berada di dalam pemikiran mereka. Yang keempat, pesakit skizofrenia akan melakukan gerakan yang berbeza yang bermaksud mereka akan mudah terasa gelisah apabila melakukan sesuatu perkara. Yang kelima adalah pesakit skizofrenia akan mengalami kurang dalam melakukan aktiviti harian disebabkan mereka tidak berminat untuk menceburkan diri dalam aktiviti sosial. Kesan ataupun masalah yang dialami oleh pesakit skizofrenia dari segi ADL, yang pertama ialah dressing. Pesakit skizofrenia sukar untuk membutangkan baju disebabkan catatonic. Masalah kedua ialah personal hygiene and grooming. Pesakit skizofrenia mengabaikan penjagaan kebersihan diri dan kekemasan diri disebabkan anhedonia, iaitu kurang berminat. Selain itu, mereka juga mengalami masalah untuk menyikat rambut disebabkan movement disorder. Masalah ketiga ialah feeding, di mana mereka mengalami kesukaran untuk menggunakan sudu dan garpu ketika makan disebabkan catatonia. Seterusnya ialah toilet hygiene, di mana pesakit skizofrenia mengabaikan pembersihan penggunaan tandas lepas menggunakannya disebabkan avolition ataupun kurang motivasi dalam diri. Itu, pesakit skizofrenia juga mengalami masalah dalam bathing and showering. Pesakit skizofrenia mengalami kesukaran ketika mandi secara berdikari disebabkan gangguan dalam pergerakan. Sebagai contoh, catatonic. Bagi borang penilaian yang sesuai untuk menilai ADL ataupun kefungsian dalam melakukan aktiviti harian bagi pesakit skizofrenia ialah CELS. CELS ataupun nama penuhnya ialah Coleman Evaluation of Living Skill. Borang ini sesuai digunakan untuk mereka yang berusia 13 ke 17 iaitu remaja, untuk dewasa berumur 18 ke 64 dan warga tua yang berusia 65 ke atas. Dalam borang ini mempunyai 5 area of occupation yang akan dinilai, iaitu penjagaan diri, pengurusan keuangan, kesihatan dan keselamatan, komunikasi dan transportasi, pekerjaan dan riadah. Dalam 5 area of occupation ini, terdapat 17 kemahiran yang akan dinilai. Cara pemakahan dalam CELS pula ialah kosong akan dibagi kepada pesakit sekiranya pesakit tersebut dapat melakukan tugasan yang diberi secara berdikari, manakala satu markah pula akan dibagi kepada pesakit sekiranya pesakit memerlukan bantuan dalam setiap tugasan yang diberi. Di dalam CELS, sekiranya pesakit tersebut mendapat markah 6 hingga ke 17, maka pesakit tersebut akan diklasifikasikan sebagai memerlukan bantuan untuk melakukan aktiviti harian. Namun, sekiranya pesakit tersebut mendapat markah 5 ke bawah, maka pesakit tersebut akan diklasifikasikan sebagai berdikari. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai borang penilaian CELS, boleh layari laman web di atas. Akupunkturational terapi intervention untuk ADL, activities daily living. Aktiviti yang kita boleh buat untuk ADL adalah aktiviti personal hygiene and grooming. Aktiviti yang boleh kita buat adalah menyisir atau menyikat rambut, menggosok gigi,
menggunakan pisau cukur, merawat kuku, dan lain-lain. Aktiviti yang kedua, bathing or showering. Aktiviti bathing and showering yang boleh kita buat, aktiviti menggunakan sabun, aktiviti pengeringan selepas mandi, dan lain-lain. Aktiviti yang ketiga, toilet hygiene. Dalam toilet hygiene ni kita boleh membuat aktiviti menggunakan bahan-bahan di dalam tandas seperti sabun. Aktiviti yang kedua, membersihkan badan. Aktiviti personal device care. Aktiviti yang kita boleh lakukan adalah aktiviti penjagaan barang, penjagaan diri seperti cermin mata, ototik, alat bantu dengar, dan lain-lain. Aktiviti yang seterusnya untuk ADL adalah aktiviti dressing. Aktiviti ini kita boleh membuat aktiviti pilih pakaian yang betul, memakai dan mengemaskan pakaian, dan lain-lain. Aktiviti yang terakhir kita boleh buat untuk ADL ini adalah aktiviti feeding and eating. Aktiviti yang kita boleh lakukan adalah aktiviti untuk makan dalam keadaan selamat. Makan dalam keadaan selamat, makan dengan kemas, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.